sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah khusus Pon Katrina kelima, anak Boniface Intang. Kami daripada kumpulan 6 yang terdiri daripada Cikgu Jennifer Selin Patrick, Cikgu Jessica Jimmy, dan saya sendiri, Cikgu Hedi Arminas Johani. Kami akan membentangkan yaitu tugasan 1, persembahan video yang mana kami akan bentangkan kepelbagaian sosio budaya dan implikasinya terhadap bidang pendidikan serta peranan guru. Oke, untuk pengenalan, kepelbagaian sosio budaya dalam sistem pendidikan dalam masyarakat majmuk. Kepelbagaian sosio budaya merujuk kepada perbezaan dari segi agama, bahasa, adat resam, dan nilai yang diamalkan oleh pelbagai kumpulan etnik. Kepelbagaian ini mencerminkan keunikan sebuah negara, khususnya di Malaysia yang terkenal dengan masyarakat berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, serta masyarakat pribumi di Sabah dan juga di Sarawak. Oke, dalam konteks pendidikan, kepelbagaian sosio budaya memberikan cabaran dan peluang dalam sistem pembelajaran di bilik darjah. Oke, menurut laporan UNESCO tahun 2021, lebih daripada 40% pelajar di seluruh dunia belajar dalam bahasa ibunda yang bukan bahasa ibunda mereka, yang menunjukkan betapa pentingnya kepelbagaian budaya dalam sistem pendidikan. Oke, di Malaysia juga sistem pendidikan kita sendiri menggunakan pelbagai bahasa seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil, Inggris, dan sebagainya lah sebagai bahasa pengantara di sekolah-sekolah tertentu. Oke, kajian daripada Kementerian Pendidikan Malaysia juga KPM menunjukkan bahwa murid daripada latar belakang budaya yang berbeza mempunyai pendekatan pembelajaran yang berbeza juga. Oke, contohnya murid daripada masyarakat Melayu dan Cina lebih cenderung kepada pembelajaran yang lebih hormat kepada guru dan kurang interaktif. Manakala murid daripada Barat lebih aktif dalam berbincang dan memberikan pendapat mereka. Oke, selain itu, perbezaan bahasa juga boleh menjadi cabaran dalam bilik darjah. Contohnya pelajar yang kurang fasih dalam bahasa pengantar mungkin menghadapi kesukaran untuk memahami sesuatu mata pelajaran. Oke, hal ini memerlukan guru untuk menggunakan kaidah pengajaran yang lebih fleksibel, seperti menggunakan bahan bantu mengajar seperti visual atau pembelajaran teknik pembelajaran yang lebih aktif bagi memastikan murid-murid ini dapat paham apa yang guru coba sampaikan. Contohnya macam di sekolah saya sendiri, SK Longkese, majority murid merupakan berbangsa Kayan. Jadi bahasa Kayan itu merupakan bahasa pertama mereka di sekolah. Tapi dengan kaidah pengajaran dan teknik pembelajaran yang sesuai, murid-murid dapat paham apa yang kita sampaikan dan ajar dalam kelas. Oke. Setiap budaya mempunyai nilai dan kepercayaan yang tersendiri juga yang boleh mempengaruhi pembelajaran. Sebagai contoh, dalam budaya tertentu mungkin murid diajar untuk tidak membantah pendapat guru secara terbuka, sedangkan di negara lain mungkin murid khususnya daripada Barat lebih digalakkan untuk memberikan pendapat atau berdebat secara kritis. Oke, jadi guru lebih peka kepada sensitiviti budaya inilah supaya tidak menimbulkan salah paham dalam kalangan murid. Walaupun terdapat pelbagai cabaran, kepelbagaian sosio budaya juga sebenarnya membawa banyak manfaat dalam sistem pendidikan di negara kita. Oke, menurut kajian daripada World Economic Forum tahun 2022, murid yang belajar dalam persekitaran pelbagai budaya ini lebih cenderung untuk mempunyai pemikiran yang terbuka dan mempunyai kemahiran sosial yang lebih baik. Ini karena mereka didedahkan kepada perspektif yang berbeza, budaya yang berbeza. Jadi mereka lebih belajar untuk menghormati budaya ini dan memahami perbezaan antara satu sama lain.
Dalam bilik darjah juga yang muridnya terdiri daripada berbagai latar belakang budaya, pembelajaran lebih dinamik karena adanya pertukaran ide yang berbagai. Oke, contohnya dalam sesi perbincangan murid, murid berkongsi cara penyelesaian masalah berdasarkan pengalaman mereka sendiri, pengalaman budaya yang mereka alami sendiri, yang mana boleh membawa kepada kemahiran dan pemikiran yang lebih kreatif dan inovatif. Oke, dalam dunia yang modern semakin global ini, semakin maju, keupayaan untuk bekerja dan berinteraksi antara individu juga sebenarnya mencabar karena terdiri daripada berbagai latar belakang budaya yang berbeza. Jadi ini merupakan satu kelebihan kepada murid yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeza, karena mereka sudah dari sejak kecil lagi sudah belajar budaya yang berbeza. Jadi mereka memahamilah perbedaan ini dan menghormati antara satu sama lain. Jadi kepelbagaian sosial budaya juga dalam sistem pendidikan bukan sekadar satu cabaran, tapi juga satu peluang, karena boleh dimanfaatkan untuk melahirkan murid yang lebih matang, inklusif, dan berdaya saing. Jadi peranan guru di sini amat penting lah untuk memastikan bilik darjah sentiasa dalam ruang pembelajaran yang harmoni, kondisif, supaya murid-murid ini mereka pun menghormati budaya antara satu sama lain. Jadi dengan pendekatan yang sesuai, sistem pendidikan sebenarnya boleh menjadi wadah utama dalam bentuk masyarakat ataupun murid yang bersatu padu walaupun mempunyai berbeza budaya. Seterusnya, konsep sosial budaya dalam pendidikan. Oke, dalam konteks pendidikan, sosial budaya merujuk kepada bagaimana unsur sosial dan budaya dalam masyarakat membentuk corak pembelajaran, komunikasi, dan interaksi antara murid serta dengan guru. Oke, jadi konsep ini membawa implikasi yang sangat besar dalam pengajaran dan pembelajaran, karena setiap murid yang datang daripada latar belakang budaya yang berbeza ini, sama ada dari segi bahasa, cara berpikir, ataupun nilai yang diterapkan oleh keluarga, mereka ini mempunyai latar belakang budaya yang berbeza, mana boleh mempengaruhi cara pembelajaran dalam bilik darjah. Oke, sebagai contoh, budaya menghormati guru ini sangat kuat dalam kalangan masyarakat di Asia seperti Melayu, Cina, dan India, menyebabkan murid dari latar belakang ini lebih cenderung untuk mendengar dan menerima arahan saja tanpa banyak bertanya. Sebaliknya kalau dalam budaya barat atau antara bangsa, murid ini dididik untuk bersikap lebih kritikal, lebih aktif, lebih banyak bertanya, berani menyuarakan pendapat. Jadi perbedaan ini menjadikan peranan guru sebagai pemudah cara lebih penting dalam mengimbangi keperluan murid daripada berbagai latar belakang budaya. Selain itu, konsep sosial budaya juga dalam pendidikan juga berkait rapat dengan sistem nilai yang diterapkan dalam bilik darjah. Sebagai contoh, dalam budaya Melayu, elemen gotong royong dan kebersamaan sangat ditekankan, karena yang menjadikan kerja berkumpulan atau pendekatan pembelajaran yang lebih berkesan bagi murid yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeza. Dalam budaya lain mungkin menekankan pendekatan yang lebih individualistik, di mana murid ini lebih cenderung belajar sendiri saja dan menilai kejayaan berdasar pencapaian individu. Oleh itu, guru perlu bijaklah mengadaptasi strategi pengajaran agar selaras dengan kepelbagaian ini untuk murid yang mempunyai latar belakang yang budaya yang berbeza. Sosial budaya juga berperanan dalam membentuk identiti murid dan memberi kesan kepada motivasi mereka juga dalam pembelajaran. Murid yang datang dari keluarga yang menitik beratkan pendidikan sejak kecil juga lebih cenderung untuk bermotivasi dalam pelajaran. Ini karena mungkin ibu bapak sering memberi tunjuk ajar ataupun memberikan dorongan lah kepada murid, anak-anak mereka supaya lebih semangat untuk belajar.
Jadi pentingnya motivasi ini juga untuk murid lah, terutamanya peranan ibu bapak lah. Oke, misalnya dalam masyarakat Cina, pendidikan sering dikaitkan dengan kejayaan dalam ekonomi, menyebabkan ibu bapak ini lebih tegas dalam memastikan anak-anak mereka mencapai kecemerlangan akademik. Oke, itu untuk budaya dalam masyarakat Cina, mana mereka sangat pendidikan ekonomi lah. Oke, namun ada juga murid dari latar belakang yang kurang menekankan kepentingan pendidikan. Ini pun berlaku juga terutamanya di kawasan luar Bantar ataupun dalam komuniti yang lebih menekankan pekerjaan tradisional, bertani, dalam bidang pertanian, bidang yang di kampung saja. Ada juga keluarga yang menekankan bidang-bidang yang begitu untuk anak-anak mereka. Jadi guru perlu memahami latar belakang ini dan menggunakan pendekatan yang lebih berkesan supaya murid pun lebih bermotivasi lah untuk belajar dan tidak ketinggalan dalam pelajaran. Oke, setiap budaya juga mempunyai cara komunikasi yang berbeda, dan ini boleh mempengaruhi interaksi antara murid dan guru. Ada budaya yang lebih menghormati otoriti dan kurang bertanya, manakala ada yang lebih terbuka dalam menyuarakan pendapat. Dalam bilik kerja yang muridnya terdiri daripada berbagai latar belakang budaya, guru perlu memastikan bahwa semua murid mendapat peluang untuk bertanya lah, untuk berbicara. Jadi guru perlu mengambil peranan yang penting lah dalam hal ini. Oke, sebagai contoh, dalam kelas majority muridnya berbangsa Melayu. Jadi sesi soal jawab mungkin kurang aktif karena budaya mereka lebih cenderung untuk menghormati guru mereka dengan lebih banyak mendengar daripada bertanya. Oke, namun ini tidak bermaksud juga mereka tidak berminat untuk belajar, karena mereka juga mempunyai cara lain seperti perbincangan berkumpulan kecil, yang mana mereka lebih selesa lah dengan cara itu. Jadi guru mungkin boleh mengambil inisiatif untuk menggunakan kaidah yang lebih interaktif seperti pembelajaran kooperatif, di mana murid digalakkan berkongsi pendapat dalam kumpulan sebelum membentangkan dalam kelas. Oke, jadi dengan adanya perbezaan sosio budaya dalam bilik kerja juga merupakan satu pendekatan pengajaran yang seragam mungkin tidak berkesan untuk semua murid. Jadi guru perlu menggunakan pendekatan pedagogi yang fleksibel, menggunakan pelbagai teknik pengajaran supaya murid lebih tertarik untuk belajar. Oke, contoh dia semacam pembelajaran berasaskan proyek, kolaboratif, dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi ini sangat penting dalam pendidikan, jadi guru perlu mengambil berat hal itu. Oke, dengan adanya perbedaan sosio budaya dalam bilik kerja juga satu pendekatan pengajaran yang berkesan akan membuat murid lebih bermotivasi untuk belajar. Oke, sebagai contoh, dalam masyarakat orang asli, pembelajaran lebih berkesan jika dikaitkan dengan pengalaman hidup sebenar. Jadi pembelajaran sains seperti melalui aktiviti luar bilik kerja ini sebenarnya sangat menarik lah untuk dikaitkan dengan pengalaman hidup sebenar. Jadi guru perlu menggunakan pendekatan konvensional seperti pembelajaran teori dalam kelas. Jadi kemungkinan ada murid yang kurang berminat dan sukar memahami apa yang diajar oleh guru. Oke, jadi ini di bilik kerja juga sebaliknya di bandar mungkin pelajar atau murid lebih biasa dengan teknologi, dengan kemudahan-kemudahan yang menggunakan teknologi lah. Jadi mereka lebih cenderung untuk belajar melalui kaidah digital seperti video, multimedia, ataupun simulasi, gamifikasi. Jadi guru perlu memahami sosio budaya pelajarnya supaya guru boleh menentukan kaidah pengajaran yang lebih sesuai supaya murid pun lebih tertarik untuk belajar.
Oke, dalam sistem pendidikan juga ia memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sosial dalam kalangan murid yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeza. Jika sistem pendidikan tidak memberikan penekanan kepada integrasi sosial, kemungkinan murid lebih cenderung untuk bergaul hanya dalam kelompok etnik mereka saja, tidak mau bercampur antara satu sama lain. Jadi wujudnya cabaran dalam membentuk perpaduan antara kaum ini di sekolah karena masih terdapat pemisahan dalam sistem pendidikan seperti sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Jadi program seperti rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMUP diperkenalkan untuk menggalakkan lebih banyak interaksi antara murid daripada pelbagai kaum, supaya mereka mempunyai masa aktiviti yang bersamalah lebih masa, jadi mereka pun mempunyai interaksi antara satu sama lain. Selain itu, kurikulum juga boleh memasukkan unsur silang budaya ini supaya mengajar murid tentang kepentingan memahami dan menghormati budaya lain. Oke, jadi sosio budaya ini memainkan peranan yang sangat besar dalam sistem pendidikan karena ia mempengaruhi pengajaran serta pembelajaran di bilik kerja. Kepelbagaian budaya ini bukanlah satu cabaran semata-mata, tapi juga satu peluang untuk melahirkan pelajar yang lebih memahami dan menghormati perbedaan. Seorang guru yang peka terhadap unsur sosial budaya juga akan dapat menyesuaikan pendekatan pengajarannya agar lebih inklusif dan efektif. Jadi begitu juga sistem pendidikan harus terus berkembang dengan kepelbagaian budaya ini. Jadi murid pun dapat fokus dan guru pun dapat melahirkan murid yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga berpikiran terbuka dan kritikal dan bersedia untuk hidup dalam masyarakat yang pelbagai. Jadi pendidikan bukan sekadar menyampaikan ilmu saja, tapi juga membentuk manusia yang lebih baik dalam menghargai perbedaan antara satu sama lain. Nah, dengan memahami konsep sosial budaya dalam pendidikan juga kita dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih harmoni dan berkesan untuk semua murid. Oke, seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi sosial budaya di sekolah. Yang pertama adalah latar belakang murid, yaitu perbezaan agama, etnik, ataupun bahasa dan budaya dalam kalangan murid yang mempengaruhi interaksi sosial mereka. Status sosioekonomi keluarga juga akan memberi kesan kepada tahap penyertaan murid di dalam sekolah. Sebagai contohnya, masalah keuangan yang membataskan murid untuk bergiat aktif dalam sebarang aktiviti yang berkaitan anjuran sekolah. Yang seterusnya adalah pengaruh guru dan pentadbir sekolah. Sebagai contohnya, guru memainkan peranan dalam membentuk nilai-nilai moral dan sikap melalui pembelajaran di dalam sekolah. Sebagai contohnya juga, dasar dan budaya kerja pentadbiran sekolah juga adalah mempengaruhi suasana disiplin seorang pelajar. Guru juga dan pentadbir haruslah mempamerkan imej yang baik agar menjadi teladan ataupun contoh kepada murid-murid di sekolah. Faktor yang mempengaruhi sosial budaya di sekolah yang terakhir adalah dasar pendidikan dan kokurikulum, yaitu kokurikulum amat menekankan perpaduan dan nilai-nilai moral yang dapat membentuk suasana yang harmoni dalam persekitaran sekolah. Sebagai contohnya, mewujudkan aktiviti kokurikulum seperti kelab kebudayaan di mana dapat membantu dan mengajar murid untuk menghormati dan menghargai kepelbagaian budaya yang ada di dalam negara Malaysia.
Oke, saya akan membentangkan isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya. Yang pertama adalah halangan bahasa. Bagi murid yang tidak fasih bahasa rasmi, yaitu bahasa Melayu, mereka akan mengalami kesukaran untuk memahami mata pelajaran dan boleh menjejaskan prestasi akademik mereka. Seterusnya adalah interaksi sosial terhad. Perbezaan bahasa boleh menghalang komunikasi antara murid, contohnya wujud jurang dan kurang interaksi antara murid kerana ketidakfahaman bahasa pengantar yang digunakan. Okey, isu ketidaksamaan yang kedua adalah perbezaan budaya, iaitu wujudnya stereotip ataupun salah faham. Ya, sebagai contohnya, kurang pemahaman terhadap budaya lain boleh berlaku persengketaan dan stereotip negatif dalam kalangan murid-murid. Sebagai contohnya, murid cenderung akan bergaul dengan bangsa sendiri sahaja dan kerjasama antara murid sukar untuk dicapai. Isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio budaya yang ketiga adalah diskriminasi ataupun bias, iaitu layanan yang tidak adil. Sebagai contohnya, terdapat guru ataupun pihak pentadbir yang pilih kasih terhadap murid. Contohnya, guru menilai dari latar belakang yang boleh menjejaskan motivasi antara murid-murid. Stereotip negatif juga boleh menyebabkan harapan yang lebih rendah, iaitu terjejas terutamanya terhadap prestasi murid. Contohnya akan menghalang potensi murid dalam melakukan sebarang aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti sekolah. Seterusnya saya akan membentangkan tentang peranan guru sebagai agen sosialisasi. Peranan yang pertama ialah membentuk nilai dan norma sosial. Guru membantu murid memahami dan mengamalkan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Guru mengajar murid bagaimana berinteraksi dengan orang lain berdasarkan norma yang diterima dalam masyarakat. Contohnya, seorang guru mengajar murid untuk berbaris sebelum masuk ke dalam kelas dan memberi salam kepada guru dan rakan-rakan sebagai tanda hormat. Seperti di sekolah saya mengamalkan 3S. S yang pertama ialah senyum. Senyum kepada guru dan senyum kepada rakan-rakan. Yang kedua ialah sapa, menyapa guru-guru dan kawan-kawan. Yang ketiga ialah memberi salam. Oke, seterusnya peranan yang kedua ialah mendidik tentang peranan sosial. Dalam proses pembelajaran, guru mengajar murid tentang pelbagai peranan sosial, seperti menjadi pelajar yang baik, anak yang baik lagi cerdik, rakan yang bertanggung jawab, dan warga negara yang beretika. Ini membantu murid memahami kedudukan mereka dalam masyarakat dan tanggung jawab mereka terhadap orang lain. Contohnya, guru menerangkan kepada murid tentang kepentingan peranan mereka sebagai pelajar, seperti menyiapkan kerja sekolah, menghormati guru, dan membantu rakan yang memerlukan. Seterusnya, peranan yang ketiga mempengaruhi pembentukan identiti murid. Guru menjadi contoh teladan kepada murid karena boleh mempengaruhi cara mereka berpikir, bercakap, dan bertindak. Dan melalui gaya pengajaran, sikap, dan nilai yang ditunjukkan oleh seseorang guru dapat membentuk identiti murid dalam jangka masa panjang. Contohnya, seorang murid sering melihat gurunya bersikap jujur dan bertanggung jawab, akan mencontohi sikap tersebut dalam kehidupan seharian. Selain itu, seperti mengaku kesilapan apabila melakukan kesalahan. Seterusnya, peranan yang keempat menyediakan persekitaran sosial yang kondusif. Sekolah merupakan tempat di mana murid belajar berkomunikasi dan bekerja sama dan menyelesaikan masalah. Guru memastikan persekitaran sekolah selamat dan positif agar murid dapat mengembangkan kemahiran sosial yang baik. Contohnya, guru membentuk kumpulan perbincangan dalam kelas
untuk menggalakkan murid bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan menghormati pandangan orang lain. Seterusnya, peranan yang kelima, mengawal tingkah laku murid. Sebagai agen sosialisasi, guru memainkan peranan dalam membimbing dan mengawal tingkah laku murid agar selaras dengan nilai dan norma masyarakat. Mereka memberi bimbingan serta mengenakan tindakan disiplin apabila mereka perlu bagi memastikan murid memahami akibat daripada tindakan mereka. Contohnya, seorang murid bercakap kasar dengan rakan, guru menegurnya secara berhema dan menerangkan kepentingan berbahasa sopan dalam komunikasi seharian. Seterusnya, peranan yang keenam, menggalakkan perpaduan dan keharmonian. Di negara yang mempunyai pelbagai budaya seperti negara kita ini, Malaysia, guru berperanan dalam membentuk perpaduan dengan mengajar kepentingan toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbezaan. Ini dapat membentuk masyarakat yang harmoni dan bersatu. Contohnya, dalam kelas yang terdiri daripada pelbagai kaum, guru menganjurkan aktiviti sambutan perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, dan Deepavali. Dan untuk di negeri seperti Sabah dan Sarawak akan menyambut Pesta Keamatan dan Gawai. Ini adalah untuk menggalakkan murid memahami dan menghormati budaya masing-masing. Sekian, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.